Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya akan buat dua live. Live pertama ni adalah berhubung dengan satu laporan berat sebelah berhubung Mei 13, peristiwa Mei 13 yang telah dibawa oleh satu portal pro DAP. Jadi saya khawatir laporan ini sengaja diterbitkan untuk mencetus perbalahan antara kaum. Ini saya akan jelaskan. Dan yang kedua, saya akan buat live sekejap lagi selepas live ini, di mana saya akan bincangkan atau ulas gelombang biru hijau yang melanda Kedah pada pelancaran Jentera Pemuda Perikatan Nasional semalam. Jadi pastikan anda tonton dua-dua live ini, dan jika audio jelas anda boleh maklumkan kepada saya. Baik, saya mulakan dengan tajuk pertama ya. Jadi semalam saya terbaca satu laporan agak panjang lebar, siap dengan gambar-gambar yang kurang menyenangkan, yang diterbitkan oleh satu portal pro DAP ya, satu portal pro DAP berhubung peristiwa Mei 13 1969 ya, peristiwa Mei 13 1969, peristiwa sensitif yang melibatkan perbalahan antara kaum Cina khususnya dan orang Melayu ya, dan itu adalah peristiwa berdarah, melibatkan meragut banyak nyawa, ramai yang cedera, ramai ditangkap dan sebagainya. Jadi itu adalah detik hitam dalam sejarah negara, dan ini telah diungkit oleh portal pro DAP berkenaan ya. Jadi isunya yang pertama, apabila saya baca laporan peristiwa Mei 13 itu, ianya berat sebelah, ianya tangkap muat. Sebabnya bila kita cerita Mei 13 ni, ada banyak pendapat bercanggah, ada banyak laporan bercanggah di luar sana. Semuanya perlu diteliti sekiranya mana-mana pihak ingin membuat kajian atau penelitian. Ini termasuklah dakwaan-dakwaan yang wujud yang bercanggah-canggah, laporan-laporan sampai berjilid-jilid berhubung dengan peristiwa itu, dan pendapat serta ulasan tokoh-tokoh ilmuwan dan buku-buku yang telah ditulis oleh pihak yang boleh dikira sebagai pakar, termasuk pihak yang terlibat dalam kajian sejarah ya. Ini adalah gambaran menyeluruh yang memang kompleks, dan tidak ada satu titik persefahaman di mana orang boleh kata inilah yang berlaku pada Mei 13. Okey. Tetapi portal ni saya lihat cara dia tampilkan peristiwa itu main tangkap muat. Banyak perkara, pendapat, laporan yang sahih yang tidak disertakan, dan ini telah ya, saya sebagai pembaca, bila saya baca, saya dapat gambaran seolah-olah portal ini cuba sampaikan mangsa utama adalah orang Cina. Okey. Jadi ini isu sensitif dan tidak harus berlaku. Kita sentiasa diingatkan oleh kerajaan ini, jangan sentuh isu perkauman, isu melibatkan keagamaan atau raja-raja dengan cara yang boleh menimbulkan keresahan ataupun boleh mencetuskan huru-hara. Ismoha Ismail, ada link portal tersebut, tak payah link, ianya namanya Malaysia Kini ya, namanya Malaysia Kini. Okey, ada seorang komen, ada link tak portal tersebut, namanya Malaysia Kini. Dan saya pun hairan, setakat malam semalam saya lihat laporan itu ada versi Inggeris tapi tak ada versi Melayu, seolah-olah ini hanya ditujukan kepada bukan Melayu, sebab majoriti pembaca Inggeris adalah bukan Melayu. Okey, baik, nak sambung cerita ni. Jadi ini masa sekarang ni paling sensitif dalam sejarah, sebab suka tak suka, saya rasa semua orang tahu polarisasi kaum adalah terburuk dalam sejarah sekarang ni, di mana kita ada dengan jelas majoriti bukan Melayu sokong kerajaan, majoriti Melayu tak sokong kerajaan. Jadi polarisasi kaum adalah antara terbesar di negara ni,
Dan suhu politik memang agak tinggi. Bukan sebab ada orang buat apa, tak payah buat apa. Dengan cara kerajaan telah tidak menepati janji, dengan tingkah laku kerajaan yang mencurigakan, yang menimbulkan 1001 tanda tanya, ya, seperti kononnya nak lawan rasuah, kemudian naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, diamkan skandal LCS, dan banyak lagi yang saya dah cerita berulang kali. Jadi benda ni tiba-tiba portal ini timbulkan. Jadi mengapa, apa motif dia? Portal tu, tajuk dia adalah May 30 Never Again. Maknanya kita tidak mahu benda tu terjadi sekali lagi. Adakah portal itu mendapati perlunya untuk terbitkan benda ni seolah-olah nak jadi May 13? Saya tak lihat pun. Saya lihat di luar aman saja. Jadi apakah motif portal ini untuk terbitkan benda ni? Mengapa berat sebelah laporan? Kalau laporan sesensitif ini, kalau nak diterbitkan, ianya perlu komprehensif. Saya lihat banyak benda yang tidak disertakan. Kalau disertakan, naratif akan berubah. Tapi dia pilih dengan cara tertentu. Bila saya baca, saya rasa tak sedap. Saya rasalah sebagai pembaca, ya, persepsi yang timbul dalam kepala saya ialah ini seolah-olah memberitahu orang Cina yang teraib. Ya, saya tak tahulah, itu yang saya dapatlah. Sebab banyak benda tidak disertakan. Ya, jadi saya rasa pemilihan tu ada motif. Ini saya rasalah. Sebab bila anda terbitkan benda sebegini, semestinya ada orang, 10 orang ada 10 persepsi. Jadi mengapa terbitkan benda sesensitif ini? Kalau nak komen politik, itu lazim, kita tak kisah. Kalau portal tu nak sokong DAP, itu biasa, kita tak kisah. Dia nak kritik Mahathir, itu biasa, kita tak kisah. Itu hak dia. Dia nak kritik Anwar ke, dia nak kritik siapa ke, itu hak dia sebagai pengkritik. Tapi benda ni sensitif. Mengapa diterbitkan? Ya, saya masih ingat selepas PRU 14, masa tu lah saya menentang Tun Mahathir sebab saya terpengaruh dengan pihak-pihak tertentu. Sekejap je lah. So masa tu saya ada terlibat dalam pelancaran bersama Gagasan 3 G3. Saya pengasas bersama. Jadi kita ada buat satu perjumpaan di Ampang Jaya, dekat Ampang sana. Dihadiri dalam ratusan orang, dengan tokoh-tokoh NGO Melayu ni semua hadir, dan kita beri ucapan. Saya tak berucap Mei 13, tapi salah seorang ahli panel dia buat ucapan berapi berhubung Mei 13. Kemudian keluar dalam berita, saya dikehendaki, orang yang buat ucapan tu dikehendaki bersama nama Najib dan beberapa pemimpin. Orang-orang ni dikehendaki. Kemudian kami dipanggil ke IPD Ampang Jaya untuk beri kenyataan dan sebagainya, disiasat dan sebagainya. Semata-mata sebab salah seorang ahli panel tu dia ungkit Mei 13. Itu bawah pentadbiran PH. Dan DAP bising masa tu dengan perjumpaan G3 kami. DAP bising. Dia kata G3 cuba jadikan DAP sebagai apalah kan. DAP tak puas hati. Jadi sekarang kita kembali kepada pentadbiran PH. Dan satu portal yang saya kira ni, dan saya rasa ramai sahabat saya setuju, saya rasa anda pun setuju, ialah Pro DAP yang saya lihat lah. Tiba-tiba terbit benda ni. What is the motive? Saya khawatir ini ada kaitan dengan PRN. Saya khawatir sebab bila anda terbitkan benda ni, macam-macam persoalan timbul. Jadi saya khawatir ini berkait dengan PRN. Saya khawatir gelombang biru hijau yang melanda sekarang ni sedang menakut-nakutkan pihak-pihak tertentu, dan mereka sengaja timbulkan isu ni. Jadi apakah motif dia? Adakah pihak yang berkaitan akan siasat? Ya. Bahaya artikel tu sebab dia berat sebelah dan tidak tepat. Walaupun benda yang diterbitkan tu semuanya berfakta, tapi isu sensitif begini anda tak boleh tangkap muat. Benda yang hanya menyokong naratif anda. Banyak lagi yang tidak diceritakan di sana. Saya dapat gambaran seolah-olah ini memberitahu orang bukan Melayu bahawa Cina mangsa utama. Tak tahulah. Itu persepsi yang saya dapat sebagai pembaca.
Why sekarang nak terbitkan? Adakah di luar sana ada bahaya akan tercetus Mei 13? Saya sendiri tidak pernah memainkan naratif Mei 13 ikut acuan saya. Saya pun ada pendapat apa yang berlaku, bagaimana ianya berlaku, tapi saya tak cerita sebab saya sensitif terhadap isu-isu sebegini. Apakah portal itu tidak sensitif benda ni? Nak cerita pasal Mahathir, ceritalah. Nak kutuk Mahathir, kutuklah. Nak buat apa, buatlah. Tapi benda ni buat why? Adakah portal tu merasakan Mei 13 akan tercetus esok? Apa niat korang? Atau adakah korang sedang cuba cetuskan huru-hara? Sungguh tidak bertanggungjawab. Saya haraplah anda nak kutuk siapa, kutuklah, tapi artikel tu tolonglah bawa turun. Okey, sehingga kita berjumpa sekejap lagi. Ada satu lagi saya nak umumkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.